bab 9 iaitu cuaca angkasa lepas. Untuk 9.1 kita telah pun belajar tumpuk matahari ini juga mempunyai suhu yang paling rendah di permukaan matahari berbanding dengan sekitar granul-granul yang lain Dan seterusnya ialah tumpuk matahari merupakan lokasi tumpuk matahari ini merupakan lokasi berlakunya letusan yang amat besar di fotosfera. Jadi fenomena ini mungkin berlarutan lebih daripada seminggu. Fenomena tumpuk matahari selalunya wujud secara berpasang-pasangan atau dalam bentuk kumpulan Dan kita tahu jika berlaku banyak tumpuk matahari, maka pada ketika itu matahari itu sangat aktif. Dan ini adalah gambar bagi kitaran suria. Bermaksud kejadian tumpuk matahari, kejadian yang berlaku di matahari itu ialah dia ada kitar dia, dan kitar itu mengambil masa selama 11 tahun. Maksudnya tumpuk matahari ini akan wujud semula dalam tempoh berapa? 11 tahun. Jadi kejadian ini dipanggil nyala suria, di mana aktiviti tumpuk matahari kelihatan wujud dan lenyap mengikut pusingan 11 tahun yang dikenali sebagai kitaran suria. Selain pada itu, penerangannya ialah matahari ini menunjukkan kejadian bermula daripada 1875. Okey, kemudian semarak suria. Istilah lama semarak suria ialah prominent. Apa yang terjadi ialah kalau rajah ini mungkin tak begitu nampak, tapi kalau perhatikan pensel cikgu ni, ada gas yang tersembur keluar, ada gas yang bernyala. Yang berlaku tu sebenarnya apa? Semarak suria atau prominent terbentuk gelungan yang sangat besar atau lajur melengkung terdiri daripada gas menyala di sebelah atas tumpuk matahari. Jadi bila berlaku tumpuk matahari yang banyak, ada terjadinya prominence ataupun semarak suria, dengan mana gas itu tersembur yang sedang menyala, tetapi kerana ada tarikan graviti maka ia pulang semula kepada permukaan matahari. Dia semarak suria yang sangat kuat, boleh melemparkan jasad dari matahari ke angkasa lepas. Kalau betul-betul dia terjadi dan terlepas dia tidak sempat disedut oleh graviti matahari, maka ia akan terlepas ke angkasa lepas dengan kelajuan 600 km setiap saat sehingga melebihi 1000 km per saat. Very very fast sangat laju. Kemudian kita ada nyala suria. Nyala suria terjadi ni ialah dia tersembur. Satu semburan gas berbentuk lajur terdiri pada gas bercas yang banyak meletus daripada matahari dan kerap berlaku berdekatan dengan tumpuk matahari. Jadi gas ini bercas Kalau kilat dia cas elektron yang turun daripada awan ke bumi. Yang ini dia tercetus, cas itu keluar daripada matahari kerana aktiviti matahari yang begitu aktif. Dengan kata lain, bila banyak tumpuk matahari maka berlakulah nyala suria. Nyala suria ialah letusan gas yang kuat dan hebat. Kemudian kita masih lagi berkaitan dengan nyala suria. Nyala suria mencapai tahap kecerahan. Dia sangat cerah dalam masa beberapa saat atau beberapa minit, kemudian malap selepas beberapa minit atau beberapa jam. Dan nyalaan suria menyemburkan gas atau zarah gas yang bercas keluar pada kelajuan yang tinggi di angkasa lepas. Bayangkan kilat tapi ini dia sangat besar sebab matahari mengeluarkan cas yang sangat banyak. Jadi cahaya daripada nyala suria berkelajuan cahaya mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi, manakala zarah cas mengambil masa beberapa puluh minit. Jadi maksudnya apabila berlaku nyala suria, kalau kita nampak cahaya itu, bila berlaku di sana kita boleh lihat di dalam masa berapa saat? Okey, dia kata dengan lagu cahaya kita 8 minit kita boleh nampak, tetapi untuk zarah sampai ke bumi mungkin mengambil masa beberapa puluh minit, setengah jam ke 20 minit Dan nyala suria, oleh kerana zarah gas yang bercas ini sering bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi. Bumi kita ada cas ionosfera lapisan tu. Lalu ada satu peragaan cahaya yang mempesonakan berlaku di langit yang dikenali sebagai aurora. Secara uniknya dah hanya berlaku di mana? Di kutub utara di kutub atau di ruang udara sekitar kutub bumi, kutub utara dan kutub selatan. Dia tak berlaku di bumi sebab dia bertembung, cas daripada matahari yang dibawa oleh nyala suria bertembung dengan cas yang ada di bumi, di lapisan ionosfera bumi, maka membentuk satu warna yang sangat cantik.
Kemudian fenomena seterusnya yaitu lentingan korona. Lentingan jisim korona ini terjadi. Kita ingat lapisan korona merupakan lapisan yang paling luar bagi hemisfera matahari. Jadi lentingan jisim berbentuk awan berbentuk awan yang besar daripada plasma. Plasma itu permukaan matahari dan kerap berlaku bersama dengan nyala surya yang besar dan kuat. So saya nak ingatkan bila berlaku tumpuk matahari ada nyala surya, apabila berlaku nyala surya, lentingan jisim korona ini juga terjadi di matahari. Ini menunjukkan matahari itu sangat aktif tindak balasnya. Dan kalau kita lihat di permukaan matahari, beginilah lentingan korona kelihatan yang merupakan satu seperti letusan lentingan jisim korona adalah letusan zarah gas yang bermagnet. Kalau tadi zarah gas bercas kan, sekarang ni ialah gas bermagnet. Lentingan jisim korona menyembur zarah bermagnet keluar dia keluar daripada permukaan matahari dengan kelajuan yang sangat tinggi, kemudian terlepas ke angkasa lepas dan kelihatan sebagai sebuah awan yang mengembang. Jadi awak boleh nampak rajah sebelum ini kan, kita tengok awan berkumpul-kumpul kan, itu awan di mana tu? Awan di matahari. Kalau awan di bumi menandakan dah hujan. Okey. Lentingan jisim korona ni membawa cas apa tadi? Membawa gas yang bercas dengan dalam nyala surya, zarah bermagnet juga bertindak balas dengan atom yang bercas dan molekul di atmosfera bumi, lalu membentuk Lalu membentuk warna, dan warna-warna kita nampak ya. Inilah bentuk dia pertembungan cas bumi dan cas lentingan korona. Okey, tadi nyala surya. Sekarang ni angin. Ada angin juga matahari ni. So matahari yang permukaannya tidak rata, sentiasa ada kepulan-kepulan zarah-zarah bercas yang terbakar, gas yang terbakar kan, sedang membakar dan keluar daripada lapisan atmosfera bumi, maka ia akan mendatangkan satu fenomena Dan angin surya ini membawa apa? Membawa elektron. Tahu elektron? Dalam atom ada elektron dan proton kan? Dia membawa proton. Kemudian dia bawa juga zarah alfa yang meletus daripada matahari. Kita tahu zarah mengion kan? Kemudian matahari ke angkasa lepas bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi dikenali sebagai angin surya. Yang ini senang orang sebut. Siapa tu? Ia adalah elektron, proton, zarah alfa meletus dari matahari. Maksudnya dia terlepas keluar sebagai angin dan dia membentuk angin surya. So apa kandungannya dia? Zarah proton dan juga elektron dan zarah alfa. Kemudian apabila bertembung dengan zarah-zarah ataupun kutub bumi, ini bumi ini dia punya medan dia. Angin surya juga membawa medan magnet. Jadi itulah dia, ada medan magnet angin surya ni. Bumi ada medan magnet juga kan. So istilah diberi sebagai interplanetary magnetic field, bersama-sama dengannya dengan mengeluarkan satu bahan daripada matahari dengan kelajuan angin surya ini ialah supersonic dengan nilai antara 250 km per saat hingga 750 km per saat. Jadi itulah dia angin surya. Okey. Kemudian satu lagi fenomena iaitu magnetosfera. Kalau awak perhatikan ini bumi dari kutub utara selatan kan, jadi dia ada juga medan magnetnya dari utara bergerak ke selatan. Ini magnet bumi dari utara bergerak ke selatan dan ini adalah medan dia. So bila bertembung dengan angin surya tadi ada magnet dia, ingat lagi angin surya ada magnet. So pertembungan antara kutub atau medan magnet di bumi ini tadi akan membentuk satu lapisan. Ini dia macam satu karung kan. Karung ini dipanggil sebagai magnetosfera. Maksudnya ini lapisan magnet. Sfera tu ialah yang atmosfera itulah kan. Ini angin surya. So bila angin surya masuk ke kawasan bumi, magnetosfera terbentuk dari pertembungan antara angin surya tadi ialah sebagai pelindung, sebagai kelambu menghalang bahan-bahan yang bercas, bahan yang berbahaya daripada matahari sampai ke atmosfera bumi. Okey. Kemudian definisi untuk magnetosfera ni saya baca sebab tak dapat nak baca kelabu ni. Kan ini dia punya lapisan magnetosfera, ini adalah bumi, ini magnetnya. Magnetosfera bumi didefinisikan sebagai suatu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi di mana medan magnet dalam magnetosfera bumi ialah gabungan antara medan magnet bumi sebagai medan magnet utama dengan medan magnet dalam ruang di angkasa lepas. Jadi angkasa lepas ni ada satu medan magnet pertembungan antara angin surya dengan medan magnet di bumi. Okey, jadi itu dia pembentukan magnetosfera bumi Ini matahari, ada angin surya, kemudian akan membentuk satu lapisan yang melindungi kita daripada sinar kosmik dan zarah-zarah bercas yang berbahaya daripada matahari. Okey.
Kemudian kepentingan magnetosfera, cikgu sudah terangkan tadi, kepentingan ialah melindungi bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada matahari ataupun dari jasad angkasa lepas ya. Jadi dia lindungi sebab ada lapisan tersebut. Okey, kepentingan lagi selain pada itu ialah magnetosfera berfungsi sebagai sekatan biologi yang melindungi hidupan. Maksudnya benda hidup dilindungi oleh magnetosfera ini menerima kesan buruk disebabkan oleh angin suria. Sebab angin suria itu sendiri membawa zarah bercas. Kemudian magnetosfera juga menghalang dia menghalang zarah-zarah proton, elektron dan juga alfa daripada angin suria sampai ke bumi. Jadi bilangan zarah bercas yang berlebihan dalam atmosfera bumi akan mengganggu telekomunikasi sistem navigasi dan juga talian kuasa elektrik sekiranya tidak ada lapisan magnetosfera. That is the kepentingan of magnetosfera.